Kawan-kawan rimbawan, hari ni kita bertuah lah jumpa dengan sahabat kita Tuan Haji Zubir dekat pejabat dia di dekat Perkim ni. Jadi boleh Tuan Haji cakap sikit agaknya kalau idea kita nak buat buku forestry. Patutnya sebab buku forestry ni setahu saya tidak ada. Punya market tidak ada. Okay. Jadi kalau kita nak kata nak rujuk forestry, buku yang saya tahu rujuk buku luar negeri. Okay. Jadi apa kita kena buat satu. In fact masa saya nak buat course forestry dulu pun kita tak tahu apa benda forestry tu. Betul. Masuk aja belajar. Jadi pada pendapat saya, kita perlu ada satu buku yang menjadi rujukan kepada orang yang nak mengetahui tentang forestry. Daripada forest sampai nanti buat industri dan all the players in the forest sector. Sebab bagi saya itu important sebab kita dan orang yang terlibat dengan forestry ini, kita tahu apa yang berlaku. Tapi orang awam tidak tahu. Betul. Especially the younger children, dia orang dah ingat forestry ni macam apa yang hutan dengan harimau apa semua dia. Sedangkan dari segi aspek environmental, dari segi forestry sebagai apa pembekal air bersih, apa dan oksigen dan sebagainya, semua benda ni patutnya dia orang melihat forestry itu satu benda yang positif. Kita melihat forestry dari segi benda yang kita ingat benda tu wilderness. Kita tak tahu apa benda, kemudian cerita pasal gajah lah, pasal harimau semua. Tapi dari segi aspek apa environmental effect forestry pada ayat kita tak tahu. Contoh macam kita ambil contoh banjir yang berlaku. Benda tu dulu orang cakap je, tapi sekarang ni proven true. Kalau kita banjir, you potong hutan upstream, memang berlaku banjir di bawah. Kemarin pun di Bali banjir turun sebab pokok yang apa nak tanam pokok durian musangking tu berapa beribu ekar dia potong hutan. Jadi yang menjadi kesan kepada penduduk yang tempatan. Satu lagi yang forest fire yang berlaku di seluruh dunia. Kemudian yang saya nampak di tempat kita ni lebih kepada apa ya saya kata apa orang yang membuat dasar policy makers ni dia tak peduli tentang hutan. Jadi bukanlah kita tak boleh nak develop hutan, tapi properly lah. Bukan kita buat clear felling sampai beribu ekar, memanglah itu akan impact pada orang kampung. Jadi bagi saya kita perlukan terbit satu buku yang definitif lah, yang bagi cerita tentang forestry ni, apa hutan tu. Jadi kita boleh invite semua batch. Ada 300 orang. 300 orang yang boleh menulis, yang boleh contribute. Ini pun bagi saya satu amal jariah lah. Kita ada ilmu tapi kita tak nak kongsikan dengan orang. Jadi satu benda yang bagi apa dosa juga lah. Kalau nak aspek agama lah kan. Jadi Tuan Haji dulu ada apa ni hantar saya manuskrip yang apa ni saya ingat dah terbit. Boleh cerita sikit pasal saya ada dapat terjumpa satu buku terbit tahun 1900, about 100 years ago, tentang seorang pekerja forester lah. Dia menangkap orang-orang yang curi kayu balak. Jadi dia sanggup apa korbankan nyawa dia untuk menjaga harta negara. Itu benda yang masa tu memang masa tu zaman British. British pun appreciate dia ni. Sampai British buat satu kapal roda untuk di ni, we are talking about di Laut Matang forest, apa mangrove forest. Buat nama dia. Jadi satu orang putih kata heroic act lah. Dia sanggup korbankan nyawa dia untuk tangkap orang-orang yang apa mencuri kayu bakau. Daripada saya, kita perlu tunjukkan the positive aspect of forest workers. Ingat
apa orang yang jaga kayu balak ni kita cukai lah, makan rasuah. Banyak benda yang dia orang korbankan nyawa. As far as I know, apa forester dan juga apa wildlife officers yang bekerja in the field, korban nyawa dia. Betul. Korban everything untuk bukan untuk hidupnya, tapi untuk negara. Tapi benda-benda ni orang tak nampak. Sebab kita pun tak cerita pada dia. Tak ada di buku kan? Tidak di buku kan. Dan buku yang diterbitkan dulu dibaca oleh budak-budak sekolah dulu. Buku yang tentang apa, apa nama dia, tentang forester yang dapat award daripada kerajaan British ni. Kerana dia apa tangkap pencuri kayu balak ni. Itu yang patut pada saya patut kita highlightkan. Jadi kalau kita nak buat satu buku pasal forest, agaknya apa dia punya konten yang betul ada? Ya, perlunya bagi saya kita nak apa nak bagi penerangan lah sebenarnya apa itu forest. Ramai orang tak faham sebab forest dia orang tak faham dari segi legal ataupun dari segi environmental kan. Macam kita sekarang ni dia kata hutan simpan. Tapi sebab apa dia orang buka untuk buat projek? Dia orang tak faham. Tanam sangking. Tanam sangking. Jadi apa bukan kata orang awam, policy maker pun tak faham apa tu dari segi legal ni. Dan kemudian yang keduanya dari segi kelemahan undang-undang juga. Sebab forest ni bawah state. Federal ni tak ada kuasa tentang forest. Betul. Jadi bila state kuasa, dia boleh buka dan tutup hutan dia tu aja. Jadi ada segi kelemahan lah dari segi undang-undang pun. Tapi yang penting ialah bagi saya kita perlu terangkan pada orang awam, hutan tu satu benda khazanah negara. Kalau you musnahkan hutan, you musnahkan your own heritage. Ini kita kena beritahu lah pada budak-budak sekolah ni. Saya pergi satu tempat, bila sebelum masuk saya baca lah, dia kata we are doing a softwood project. Bila saya masuk dalam tu, saya tanya pegawai dah, dah lama kita duduk jalan tak nampak pun softwood. Dia tunjuk, inilah softwood, kelapa sawit. So they discuss the project softwood, tapi sebenarnya kelapa sawit. Ya, apa kita sendiri dari segi jawatan hutan pun apa dulu bila kita buat projek apa softwood ni, kita tak definitif apa kita nak buat. Kita buat ladang besar di Kemasur, di Kota Tinggi. Ya, tanam pine. Tanam pine. Apa jadi projek pine? Jadi benda-benda tu saya dengar kita tak cukup untuk bekal kepada satu kilang fiber. Sebab kita nak buat kertas ni, kita kena cukup bekalan dia, bukan kita boleh buat benda yang tak ada bekalan. So saya dengar cerita kilang ni dibuat di Sabah. Tak jadi pula dekat Kemasuk. Kat sini tak jadi. Lepas tu tanam akasia menggem, apa komen? Jadi benda-benda macam ni yang saya nampak ialah forestry ni masih lagi dia tidak bersifat community based. Dia jangan kita bawa tunnel vision kita fikir jabatan hutan je. Kita kena fikir juga ayat kan. Orang kampung melihat hutan sebagai satu sumber pendapatan. Dia boleh dapat buah durian, buah petai, ikan, binatang. Dekat Sabah dia buat tagal. Jadi sebab apa kita tak involve komuniti dan dengan hutan? Malahan kita tangkap pula orang yang mencemur hutan simpan. Saya pernah terlibat dulu di dalam gaspor dulu. Orang masuk dalam hutan simpan kita tangkap dia. Dia kata kita masuk sebab kita tengok dalam hutan simpan apa bergaspor banyak hutan. Betul. Di luar ni orang dah habis rambut. Tapi saya kata boleh masuk, tapi kena permit lah. Betul.
Jangan menceroboh. Sebab menceroboh ni kita you melanggar undang-undang. Kalau you nak hutan dalam hutan simpan Megastore, you buat apa permohonan kepada pegawai hutan, pegawai Megastore. Jadi kita bukan tak bagi orang awam masuk dalam hutan simpan, tapi kita nak manage. Kadang-kadang dia masuk tu dia buat apa kerosakan. Dia tak faham tentang tengah-tengah tempat tu very sensitif. Jadi kadang-kadang dia orang camping dalam hutan, jadi terbakar hutan. Siapa yang tanggungjawab kan? Dekat Sabah sekarang, Sarawak, dia nak buat projek apa ni, dia panggil biodiversity. Dan nak gunakan bahan-bahan tu for fuel. Apa agaknya sebenarnya dia nak buat tu? Whatever it is, bagi saya, pendapat saya, Jabatan Hutan ataupun Jabatan Megastore patut involve komuniti dalam hutan. Orang asli. Bukan kita macam dulu lagi. Kita macam nak tak bagi orang awam masuk dalam hutan. Sekarang orang awam nak masuk dalam hutan, dia orang nak buat jaga trekking, dia orang buat hiking. Kita pula tangkap dia. Kan? Buat kata menceroboh hutan. Jadi patutnya kita accommodate conduct orang awam dalam Facilitate. Facilitate dah. Jadi barulah kita kata friendly, user friendly punya attitude. Bukan zaman dulu memanglah kita kerja nak tangkap orang kan. Tapi ada juga macam zaman saya di Megastore dulu, apabila orang yang tangkap babi ni dia gunakan jerat, kita memang kita tak bagi dia pakai jerat. Jerat ni dia tak kena mangsa. Habis gajah ke apa semua kena jerat. Jadi dan babi memang banyak dalam hutan simpan. Jadi sepatutnya kita adakan macam kita kata hunting. Macam di Amerika dia kata hunting season. Bagi pemburu ni masuk hutan tembak babi semua. Ayam hutan pun banyak. Macam-macam. Itu sebab ada kita yang sebutkan tanah tu, sebab banyak benda yang berharga dalam hutan. Tapi tidak dimanfaatkan untuk orang awam. Betul. Jadi kita perlu fikir idea-idea yang lebih inovatif untuk hutan ni menjadi user friendly. So ini adalah kita punya idea untuk buku. Next buku yang saya sokong dengan Tuan Haji punya pandangan, dan kita kena cari kawan-kawan lah. Macam hutan sebagai pusat rekreasi, hutan sebagai pusat penyelidikan, hutan sebagai apa genetik punya pool. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Tapi kita perlu jaga benda ni tak boleh hilang. Tapi sekarang ni saya melihat policy makers ni yang penting. Dia melihat hutan ni sebagai ambil balak, kemudian nantaklah apa nak berlaku. Dapat hasil. Hasil hutan bagi saya balak tu secondary lah. Tapi yang saya risau ni adalah conversion daripada hutan reserve jadi Musang King. Itu saya sangat risau. Saya pun tak tahu sebab apa tidak develop PC ludan hutan untuk tanam dalam hutan. Kenapa kita nak bawa mesin untuk buat Musang King? Sebab dia mahal. Yang kedua, banyak kita tak tahu monoculture ni very dangerous. You tak ada penyakit apa, tapi kalau kena penyakit sekali habis. Sebab tu kita fikir cara untuk develop Musang King ni cerita lama. Yang saya cakap sekarang ni, orang kata durian hutan ni ada yang lebih lazat daripada Musang King. Oh, itu belum try gitu. Dia orang cakap lebih lazat daripada Musang King, tapi kita tak develop. Saya pernah rasa durian hutan ni di Segamat masa dulu lah, Rompin dulu. Memang sedap. Tapi saya heran beberapa orang tak ambil pokok durian hutan ni tanam di kampung. Mungkin orang tak nampak lah. Satu yang special tentang durian hutan ni, kulit dia lembut. Betul. Dia boleh kita buka dengan tangan je. Duri pun Duri pun lembut. Sebab tu gajah boleh telan biji-biji.
Dekat Sabah pun sama, dia ada dua hutan yang sangat mahal. Sangat mahal, dia warna merah. Kenapa ya? Mahal sangat. Tapi sebab apa kita itu, saya kata benda genetik pool dalam hutan yang kita belum teroka. Ini balik kepada saintis kita lah. Kan, mardikan saintis kita untuk cari benda-benda dalam hutan yang boleh kita convertkan jadi komoditi. Satu lagi ni, buah perak. Perak. Ya. Macam-macam boleh buat. Buah perak ni dulu asli yang makan. Tapi saya dah cuba, memang sedap. Lebih sedap daripada buah barangan. Sedap. Sangat Sekarang ni orang jual sekilo RM10. Online, saya pernah beli online. Memang sedap, tapi saya tak nampak orang ambil buah-buah ni tanam secara komersial. Tak ada. Kita sekarang ni di Malaysia, kita tahu tak tahu, buah barangan kita bukan daripada sini, daripada China. Bukan Malaysia? Bukan Malaysia, buah barangan Malaysia ni kecil. Yang kita beli kat supermarket yang besar tu, bukan Malaysia, China. China dia orang develop spesies yang besar, buah barangan besar. Jadi banyak benda yang kita boleh commercialize daripada hutan selain daripada balak. Kita dah dapat hutan ni balak je. Dekat Sarawak dia buat minyak daripada buah ni dia tukar tu. Tegawang. So yang itu pun tidak well developed. Baru ni saya tengok dalam YouTube, TikTok, dia orang ambil minyak daripada pokok kapur. Which is, dia orang kata memang pokok minyak ni very berkesan untuk sakit kulit. Tapi kita tak ada bilang. Kita dah ambil minyak eucalyptus daripada padahal hutan kita pun ada minyak. Dulu ada minyak kering, ada minyak dama. Waktu getah jelutong. Kita tak ada bilang. Kita bawa getah daripada Brazil main tanam sini. Padahal kita ada jelutong yang keluarkan getah yang lebih banyak daripada getah daripada Brazil. Kita tak develop. Itu saya kata dari segi resource lah. Kita ada resource yang betul-betul berharga, tapi orang tak nampak itu sebagai berharga. Sebab apa? Sebab kita forester tak cerita kat jadi apa. Okey, saya setuju. So kita harap kawan-kawan kita yang duk pencen tu dan duk rumah tu untuk membantu Contribute kita ada sebenarnya kita ada ramai forester yang boleh bagi sumbangan untuk kita jadi orang panggil apa? Public relation officer. Kalau di Amerika tu dia orang ni di-employ oleh state untuk bagi jaga tempat-tempat recreation dan bagi pelanan tentang apa ni hutan simpan ni macam mana. Kita tak ada benda-benda macam tu. Kita dah harap orang yang buat kerja ni pegawai hutan. Pegawai hutan dia dah kerja dia. Kita mesti develop satu NGO yang betul-betul promote hutan sebagai satu khazanah kita orang awam tak melihat hutan ni sebagai satu khazanah. Dia tak tahu. Jadi orang yang tahu dia tak cerita. tak menulis. Tak menulis. Patut terbit satu buku yang menceritakan benda-benda macam ni. Jadi saya harap ahli-ahli daripada Rimbawan lah untuk contribute, dan juga kita boleh jemput daripada UPM untuk menulis. Sebab hutan macam kita kata, satu is hutan dari segi natural resource. Yang keduanya fauna, flora and fauna. Fauna ni macam dengan kita burung-burung, binatang liar, semua ayam hutan. Budak-budak sekarang ni kalau sebut rusa, kijang, dia tak tahu. Dia tak boleh gambar pada lihat macam mana bentuk rusa, macam mana bentuk kijang, macam bentuk kancil. Jadi kita perlu terangkan. Sayang. Kita bukan tak ada orang yang hebat, tapi kita orang hebat ni duduk diam di rumah. Tak nak menulis, tak nak bagi pertumbangan. Amal jariah. Tengah-tengah kita macam dengan Dato' Mak Khan, dia pakar dalam belajar.
Satu dunia, bukan Malaysia aja. Dia tulis. Dia tulis buku. Dia ada 5 buku. Dan buku badak dia pun hebat. Dia tulis. Jadi dia ni pakar, tapi kita yang tak promote dia. Saya setuju. Tapi kita bagi apa ni anugerah Merdeka Award. Daripada dia. Dia dapat anugerah Merdeka Award dan sebagai sanjungan dia contribution for wildlife development di Sarawak, di Malaysia. Macam kita ambil tengok gajah lah. Di Malaysia ni kita tak ada duduk gajah tu sebagai satu benda yang buat untuk pelancongan. Kalau kita pergi Thailand, kat Phuket, dia guna gajah tu untuk pelancongan. Dan bila kita guna gajah tu sebagai pelancongan, you ada orang yang menjaga gajah. Dia pakar tentang gajah. Kita dulu ada orang-orang ni masa zaman gajah sebagai transport dulu. Orang Melayu pandai. Orang Melayu pandai jaga gajah ni. Tapi bila kita tak ada benda ni guna untuk pelancongan, apa kemahiran tu hilang. Dan tak ditulis. Tak tulis. Tak tulis. Tak tulis. Jadi Thailand masih lagi dia ada industri gajah tu dia betul-betul jaga. Termasuk juga harimau apa semua dia dah jadikan part of the society. Macam di Thailand tu harimau tu sami-sami jaga harimau. Jadi macam gajah tu digunakan untuk pelancongan. Tapi kita gajah kita tengok dia masuk dalam kampung, kita tembak dia. Panggil pelitah. Maksudnya kita kakak dia, kita train dia, kita gunakan untuk pelancongan. So ada kata-kata apa ni akhir untuk kawan-kawan kita supaya boleh menyumbang terhadap idea buku ni. Bagi saya kita sayanglah yang buat buku ni selalunya foreign company, foreign publication dia immediate semua. Dia orang yang buat buku-buku yang hebat-hebat ni. Kita boleh buat, tapi kita tak buat pasal kita tak usaha untuk buat. Kalau masing-masing kumpul expertise, in the end of the day kita dah produce satu benda yang boleh jadi warisan. Kalau kita mati pun kita ada benda yang masih contribute pada budak-budak sekolah untuk buat reference. Tak banyak, kita print maybe dalam 5,000 copies untuk tiap library sekolah. Jadi kalau dia nak tulis essay tentang hutan, dia dah ada satu buku yang dia orang boleh refer. Betul sekarang ni kita ada internet dan sebagainya, tapi not as good as you have one book yang diceritakan oleh orang yang ada pengalaman. Ada pengalaman dia yang berkhidmat dalam Jabatan Hutan atau Perkhidmatan lebih daripada 30 tahun. Benda ni patut dibukukan bagi saya. Saya setuju dengan pandangan itu Tuan. So pada rakan-rakan rimbawan yang pencen tu harap dapat contribute for the project, saya memang menyokong lah. Hari ni saya ambil satu troli buku daripada Tuan Haji Zubir dekat Perkim. Memang sangat banyak buku dia. So Tuan Saidu nanti kita datang semula buat appointment dan kita boleh distribute buku-buku ni kepada Islamic school ya.